المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Hadis ke-23. Takwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni sami'tu minka hadithan katsira akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh حدثني بكلمة تكون جماعا فقال اتق الله فيما تعلم وزاد رزين واعمل به أخرجه الترمذي. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung bacaan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Kita berada pada hadis yang ke-23. Berarti sebelum daripada PKP itu hadis yang ke-22, jadikanlah dirimu kunci kebaikan. Jadikan diri kita ini adalah orang yang memperkenalkan kebaikan kepada orang lain. Orang yang dicontohi kebaikan yang bukan keburukan. Itu dalam hadis yang ke-30, hadis yang ke-22. Malam ni sambungan hadis ke-23. Syekh Fahmi letak tajuk dia ialah takwa itu kemuncak ketinggian. Satu hadis daripada seorang sahabat Yazid bin Salamah. Yazid bin Salamah ni khilaf di kalangan ulama dari sudut namanya. Ada yang mengatakan Yazid bin Salamah dan ada juga yang mengatakan nama dia ialah Salamah bin Yazid. Itu khilaf. Qila Yazid bin Salamah wa qila Salamah bin Yazid al-Ju'fi radhiyallahu anhu. Baik. Dia kata Rasulullah kepada Nabi, ya Rasulullah, dia kata inni sami'tu minka hadithan katsira. Kata Yazid bin Salamah, dia kata aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau. Akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh, dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Fahaddithni bikalimatin takunu jima'an. Maka dia minta dengan Nabi, beritahukan kepadaku ya Rasulullah dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar itu. Maka jawab Nabi, faqala ittaqillaha fima ta'lam. Nabi kata, Nabi pesan pada dia, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dalam riwayat Imam Razin, wa'mal bihi, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau dapati. Di hadis dia, bunyinya begitu. Dalam hadis ni satu benda besar yang sentiasa meniti di bibir para ulama, iaitu kalimah ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Kalimah ini tuan-tuan daripada Nabi turun sampai pada hari ni pun. Kalau kita minta nasihat daripada Syekh pun, Syekh akan sebut ittaqillah. Itulah ringkasan daripada seluruh benda yang kita belajar. Seluruh ilmu. Kalau kita hebat ilmu macam mana pun tak ada takwa, tak berguna juga. Kerana ilmu itu sepatutnya memandu, menjadikan kita orang yang bertakwa pada Allah. Saya pernah masuk jumpa dengan Syekh. Saya minta nasihat.
Dia kata ittaqillah. Takwalah pada Allah. Maknanya itulah sebaik-baik nasihat. Kita yang nak berpisah dengan anak kan. Anak nak pergi mengaji jauh, luar negara. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku pada dia. Dia duduk depan mata kita baik-baik dia perangai akhlaknya. Duduk di luar negara dengan apa? Dengan kita pun tak nampak dia buat apa di sana. Pergaulan dia macam mana pun kita tak tahu. Kalau sosial kawan-kawan dia, sosial lah dia. Kalau dia berkawan kena dengan orang yang baik-baik, orang kaki masjid, jadi orang kaki masjid lah dia. So pesanan yang terbaik, ittaqillah. Tu kalau anak kita faham apa makna takwa. Anak nak pergi mengaji, itulah di antara pesanan yang terbaik kita pesan, masukkan dalam jiwa dia. Ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Ini pesanan yang turun-temurun daripada Allah kepada Rasul dia, daripada Rasul kepada umat dia. Dan tuan-tuan boleh lihat dalam kitab disebut dalam kitab tafsir Ibn Rajab Al-Hambali, dia menukilkan rantaian nasihat takwa ini daripada Nabi kepada para sahabatnya, daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu saat hadarathul wafah, saat Abu Bakar ni nak mati, nak meninggal, nak wafat, maka perkataan inilah yang dipesankan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar. Ya Umar, ittaqillah. Aku pesan pada engkau bertakwalah pada Allah. Dahlah Umar melihat Abu Bakar As-Siddiq ni waktu hayat dia, kan pernah tuan-tuan dengar kisah macam mana Abu Bakar tiap-tiap pagi selepas daripada sembahyang subuh, dia tengok Abu Bakar merayap pergi ke satu kawasan. Satu hari Umar follow, ikut Abu Bakar pergi ke mana, tahu-tahu masuk di satu rumah. Masuk satu rumah. Tiap-tiap pagi situlah pergi. So Umar nak tahu, selesai daripada Abu Bakar duduk dalam tu, keluar, Umar masuk. Tengok ada seorang perempuan tua dan ada anak kecil di dalam rumah tersebut. Perempuan tua tu tak tahu siapa pun yang datang menolong dia pagi-pagi, tolong mengemah rumah dia, tolong masak untuk dia, uli roti, kemudian tolong perah susu, tinggalkan makanan, kemaskan rumah. Itu yang dibuat oleh Abu Bakar saban pagi. Tiap-tiap pagi Sayyidina Umar dapat tahu itulah yang dibuat oleh beliau. Sehingga kan Sayyidina Umar bila dengar itulah perbuatan Abu Bakar As-Siddiq saat dia menjadi khalifah, maka apa kata Umar? Umar kata, at'abtal khulafa min ba'dik. 3 kali Sayyidina Umar ulang, engkau ni dah memenatkan para khulafa yang datang selepas daripada engkau. Maknanya apa yang engkau buat tu, maknanya kalau tak dicontohi, memang tak patut naik jadi khalifah. Cakna seorang khalifah dengan rakyat dia. Dan apa yang kau buat ni, maknanya aku kena buat lebih daripada apa yang kau buat. So penat, maknanya memenatkan para khulafa yang datang selepas daripada engkau. Tu kalau betul-betul seorang pemimpin yang berjiwa sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, itulah jiwa dia. Dia tak boleh duduk melihat kesusahan yang dialami oleh rakyat. Dia tak boleh duduk dalam keadaan senang saat rakyat menderita. Itu contoh. Itu di antara apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. So saat dia nak meninggal dunia, maka dipesan kepada Umar bin Khattab, dia kata ittaqillah ya Umar. Begitu juga tuan-tuan boleh melihat dalam tafsir Ibn Rajab Al-Hambali. Umar saat dia nak meninggal juga, dia mewasiatkan kepada anak dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni kalau nak kira orang baik sangat dah. Seorang kanak-kanak kecil yang sohbah dengan Nabi, yang berdamping dengan Rasulullah. Di usia baru 10 tahun dah bersohbah dengan Nabi. Maknanya berdamping dengan Rasulullah. Maknanya didikan langsung daripada Nabi terhadap Abdullah bin Umar ni. Tapi Umar bin Khattab sebagai seorang ayah, dia menasihatkan anak dia saat dia nak meninggal. Dia menasihatkan dengan bitaqwallah, usika bitaqwallah, dia kata, aku wasiatkan engkau dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan dia kata faj'alit taqwa nasba ainaik,
hendaklah engkau sentiasa meletakkan takwa di hadapan mata engkau. Itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu kalau kita boleh dengar nasihat daripada mak ayah, jangan tinggal solat pun okey dah. Sangat-sangat okey dah. Mak dengan ayah bersalam di mana, di airport ataupun di stesen bas lah, anak nak pergi belajar, peluk anak, cium anak, maka nasihat jangan tinggal solat tu pun okey dah. Kok tak ada nasihat pun nak bagi tahu pada anak. Kalau boleh nasihat tiap-tiap pagi lagi cantik. Lepas daripada sembahyang subuh, anak nak keluar pergi sekolah, pergi mana-mana, peluk anak, ittaqillah. Bahasa yang mudah faham lah, ittaqillah. Kalau budak kecil tak faham, budak sekolah menengah tak faham. Cari bahasa yang sesuai dengan level dia. Hadis yang ke seterusnya nanti bercakap ala qadri uqulihim, mengikut kadar faham manusia. Cuma nak sebutnya, takwa ni, pesan kepada takwa ni adalah rentetan ataupun nasihat yang berantaian daripada Allah kepada Rasulullah, dan itulah yang selalu keluar di mana-mana mulut para nabi pun. Nabi mana sekalipun akan mengajar manusia ni supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seorang lelaki ni datang bertemu dengan Rasulullah, maknanya dia cerita pada Nabi, aku mengaji banyak ni. Ni orang yang mengaji banyak ni, orang alim yang mengaji banyak, aku ambil hadis daripada engkau banyak ni. Tapi dia nak daripada banyak-banyak ilmu yang dia kutip ni, apa kesimpulan ringkas yang aku boleh pegang dan bawa ke mana-mana je. So Nabi pesan kepada dia, ittaqillah fima ta'lam. Bertakwalah pada Allah Ta'ala pada apa yang telah engkau ketahui, pada barang yang engkau ketahui. Baik. Dalam Faidul Qadir, syarah kepada Jami'us Saghir, saya sebut kitab. Sebab kadang-kadang orang tanya, Ustaz ambil mana syarah ni? Gitu. Kadang-kadang kita tak ambil daripada kitab, kita ambil daripada syarahan mulut guru. Guru mensyarah, kita kutip mutiara butir-butir point tu daripada dia. Sebab kita mengaji melalui cara talaqi. Bukan kita baca kitab sendiri, kita pun syarah sendiri. Ataupun kita baca kitab sendiri, kita pun cari kitab rujukan ataupun kitab syarah sendiri. Tidak. Awal-awal kita belajar ialah melalui guru. Guru syarah, kemudian point dia kita kutip. Kemudian kalau kita nak kembangkan lagi, kita boleh buka lah kitab rujukan. So syarahan kita tak lari jauh daripada syarahan guru. Tapi ada tempat saya pergi, dia tanya, Ustaz ambil syarah mana? Ada lah syarah dia. Ada hadis yang tak ada dalam syarah yang biasa kita jumpa, ada dalam kitab-kitab syarah yang lain lagi. Macam kitab Al-Adabul Mufrad kan, hadis dalam Al-Adabul Mufrad tak semestinya ada dalam syarah Al-Adabul Mufrad saja. Hadis-hadis tersebut boleh jadi diambil oleh ulama lain, bubuh dalam kitab dia, pun mensyarahkan hadis tersebut juga. So hadis tersebut disyarah oleh ulama-ulama. So kita mana kitab-kitab ni, syarah-syarah ni, tuan guru lah bagi tahu pada kita. Ni kalau nak tahu syarah dia, tengok dalam kitab ni. Tapi mula-mula kita ambil daripada syarahan guru lah. Guru mensyarahkan hadis ni, macam mana cara nak faham. Ni Syekh Fahmi bagi keterangan ni secara mudah. Nak faham hadis ni gini, dia hurai. Tu keterangan daripada Syekh Fahmi tu, supaya tak lari jauh daripada maksud hadis tersebut. Baik. Nabi pesan secara ringkasnya, Nabi suruh kita beringat bertakwa pada Allah Ta'ala dengan ilmu yang ada pada kita. Ngaji banyak kita ni. Masa musim PKP tak ngaji. Ada orang mengaji juga masa musim PKP online. Ada masjid-masjid buat juga dalam musim PKP online. Sebab apa? Nak bantu para asatidzah kita. Sebab ada daripada kalangan asatizah kita ni memang full time mewakafkan diri dia untuk mengajar, untuk menyampaikan ilmu. Habis tu kalau tak mengajar seorang masjid, jawab dia tak ada lah pendapatan dia nak sara anak bini dia, sebab dia mewakafkan diri dia untuk khidmat kepada ilmu, mengajar di masjid dan surau. Jadi ada juga dalam tempoh PKP tu masjid surau yang buat mengajar melalui online. Dan ada juga masjid surau yang belum mula lagi hari ni. Gitu. Tuan-tuan ni kira okey, ni kira rajin ni. Mula dah. Saya mari nak baca cepat-cepat sikit, nak suruh habis kitab ni, tak payah mari dah saya ni. Jam teruk sekarang ni. Dengan motor pun jam tuan-tuan. Baik.
Kita baca cepat-cepat sikit biar habis cepat. Lepas tu selesailah. Baik. Minggu kelima je boleh enjoy. Mana tadi? Jadi Nabi pesan supaya beringat dengan ilmu. Ni dengan ilmu yang kita ada dah ni. Banyak ilmu yang kita duk ngaji ni. Maka Nabi pesan ittaqillaha fima ta'lam. Baik. Satu, dalam kitab Faidul Qadir, dia menghuraikan apa makna takwa. Satu, saya sebut secara ringkas. Secara mudahnya takwa ni ialah kita meletakkan ataupun menjadikan antara kita dengan Allah Ta'ala wiqayah. Allah Ta'ala ni secara mudah, dia ada sifat jamal, dia ada sifat jalal. Macam ayah kita lah. Ayah kita ni ada waktu dia baik, ada waktu dia garang. Garang tu bukan tak baik. Garang, marah, orang panggil backing. Ayah ni backing. Backing, garang, marah tu semuanya bukan tak baik. Garang dan marah ni kalau kita lihat elok-elok, sebenarnya dia nak membawa kepada cinta. Dia nak bawa kepada cinta. Dia suruh kita mengaji, kita tak mengaji. Mengaji itu apa benda? Mengaji itu benda yang dia cinta ada pada kita. Benda yang dia kasih ada di kita. Yang sepatutnya kita buat dalam usia 17-18 tahun contoh. Kita dengan anak kita. Gitulah, tuan-tuan kena faham gitu. Kenapa yang kita marah anak kita bila main telefon, main telefon lebih lama daripada belajar? Mengadap game, mengadap telefon, mengadap laptop, mengadap komputer desktop dan sebagainya lah. Lebih lama daripada mengaji. Kita marah. Seorang anak yang tak faham, dia kata ayah ni sibuk je dengan dengan kita. Nak main pun sekejap pun tak boleh. Padahal dia main lama dah. Marah ni nak mengheret kita kepada cinta. Kepada cinta dia, iaitu apa? Talabul ilm, menuntut ilmu. Orang yang tak nampak, orang akan benci. Dia ni asyik-asyik marah, asyik-asyik marah. Tu lain cerita lah. Kalau yang jenis panah barang tak bertempat, tu cerita lain lah. Marah ni ada ada syar, ada khair, ada buruk dan ada baik dia. Bukan semua marah adalah buruk. Kalau kita langsung tak ada marah, jawab dia wajib kena beli marah ni. Kalau dia ni jual di kedai, maknanya wajib kita kena beli marah ni. Kalau kita ni langsung tak ada marah, tengok orang duduk buat apa, tengok maksiat depan mata pun tak ada rasa benci marah, tak ada. Masa tu wajib kena pergi cari ya. Kalau jenis jual di farmasi, kata Baba Zid dulu masa mengaji dengan dia kitab penawar, dia kata kalau marah ni jenis jual di farmasi, wajib pergi beli di farmasi. Kalau mahal harga dia, kena bayar dengan ansuran, wajib bayar dengan ansuran dia tu. Sebab tengok orang buat mungkar tak marah kita. Bini keluar pakaian tak menepati syariat, tak marah, wajib pergi cari tu di farmasi tu nak suruh marah. Beringat. Bini keluar tanpa pakaian syar'i, pakai seluar ketat, baju nampak body, kita benar tak ada apa-apa rasa marah dalam hati kita. Masa tu wajib kita pergi beli. Kalau katakan mahal harga dia, ansuran kena bayar, wajib bayar ansuran. Kereta boleh bayar ansuran, nak sedap. Marah pada benda mungkar ni ajaran agama, tiba-tiba tak ada di kita, wajib kena pergi beli tu. Tu kita kena ngaji kitab Nawai dulu Bapa Zik Hurai tu. Tu benda-benda yang kita kena tahu. Baik. Jadi marah ni asalnya nak bawa ke mana? Nak bawa kepada cinta. Cintanya apa? Cintanya nak suruh orang ni taat pada Allah. Kalau contoh bini tadi, nak suruh bini kita ni jadi orang yang taat pada Allah. Taat pada Allah Ta'ala ni benda baik ke tak baik? Benda baik. Benda baik yang dicintai oleh Allah Ta'ala. So kita marah sebenarnya nak mengheret orang ni kepada cinta. Iaitu kita ni cinta dan suka melihat orang ini melakukan ketaatan pada Allah. Orang ini melakukan kebaikan, iaitu menuntut ilmu, jangan membuang masa, jangan buat benda-benda yang tak elok dan sebagainya. So marah ini kalau kena pada tempat dia membawa orang itu kepada kebaikan. Dia bawa kita sebenarnya kepada cinta.
Cuma kadang-kadang kita tak nampak. Kita orang awam ni marah ghalib gak keluar daripada nafsu lah. Ghalib marah kita orang awam ni bercampur dengan nafsu. Qadah tak patut marah, kita marah lebih pula dalam marah kita. Nak cerita tadinya Allah Ta'ala ni dia ada sifat jamal, dia ada sifat jalal. Sifat jamal ni tuan-tuan kita boleh lihat seorang yang pemaaf. Marah-marah, lepas tu dia maafkan. Marah-marah, dia kesian pula. Dia peluk pula, dia cium pula. Tu sifat jamal Allah Ta'ala begitu Allah Ta'ala ni. Bila seorang hamba buat dosa, Allah Ta'ala tak suka. Bukan kata Allah Ta'ala suka dan redha. Tidak. Walaupun dosa itu Allah Ta'ala lah yang buatnya. Kejahatan itu Allah Ta'ala lah yang buatnya. Kalau dia tak buat kejahatan, kita tak kena pun erti kejahatan. Maka dialah yang membuat kejahatan. Tapi kejahatan dibuat bukan suruh kita ikut, bukan suruh kita buat. Dia suruh kita tinggal. Mari pula suruhan, suruh kita tinggal kejahatan, buat kebaikan. Bila kita tak tinggal kejahatan, maka akan datang murka. Murka ni gambaran daripada sifat jalal Allah. Sifat keagungan Allah Ta'ala. Taqwa ni ialah nak letak di antara kita dengan sifat jalal Allah Ta'ala ni wiqayah. Ibarat seperti pendinding, penjaga diri kita daripada kena marah. Gitu. Daripada dimurkai, daripada dilaknati, daripada dijauhkan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu taqwa. Supaya kita duduk dengan ayah anda kita lah. Bunyi motor balik, kita pun tinggal telefon. Duduk tengok TV biasa. Tadi duduk main game, mak suruh tinggal berapa kali dah tak tinggal. Ayah balik, tinggal. Tinggal tu ialah nak jaga diri kita daripada kena marah dengan ayah. Berapa kali mak kejut bangun semayang subuh, tak bangun-bangun, bunyi kereta balik, buka pagar, buka pintu, bangun lalu dah. Pergi tandah dah. Sebab apa bangun tu? Tu wiqayah dipanggil, pendinding, penyekat, penghalang kita daripada kena marah. Tu dipanggil taqwa. Kita dengan Allah Ta'ala, andai ada taqwa, nak buat sesuatu, mikir dulu. Tengok Al-Habib Ali Al-Jufri sebut, tengok sesuatu yang kita nak buat tu redha Allah Ta'ala ada ke tidak. Redha Allah Ta'ala ada ke tidak. Dia nak sebut satu contoh. Dia kata saat orang memberi pada kita, saat orang hulur pada kita, orang hulur makanan, orang hulur duit, orang hulur hadiah pada kita, orang hulur sesuatu pada kita, dia kata pada hulur tu, pada benda yang diberi tu, tengok dulu ada redha Tuhan ke tak. Tu meletakkan di depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala redha, makanan ni makanan yang halal, duit ni duit yang halal, hadiah ni hadiah yang halal. Kalau ambil tak salah, Allah Ta'ala redha. Okey? Fikir. Sesat Allah Ta'ala redha, tengok diri kita pula. Perlu ke tak perlu? Okey, perlu. Okey, kita perlu. Sekarang nak ambil. Nak ambil, kita perlu, Allah Ta'ala redha. Dah ada dah situ. Kita perlu kepada hadiah tu, kita perlu pada duit tu, kita perlu kepada makanan tersebut. Dalam tu ada redha Allah Ta'ala. Bukan harta curi, bukan harta yang tidak halal, tidak. Benda tu dah ada redha Tuhan, kita pun perlu. Sekarang tengok kita ambil dengan apa? Kalau kita tak ambil dengan sebab apa? Tu agama ajar belakang detail, agama ajar pada kita. Ambil dengan sebab apa? Kalau ambil dengan sebab syahwah, dia kata baik tolak. Kalau ambil dengan sebab syahwah, dia kata baik engkau tolak. Tapi kalau engkau tolak dengan sebab mencari kemasyhuran, baik engkau ambil. Berhimpun dua ni, ambil dengan syahwah, tolak dengan syuhrah. Jawab dia, lebih baik engkau ambil, biar orang letak engkau lebih hina di mata dia. Jangan engkau merasa mulia bahawa engkau adalah orang yang tak perlu kepada dunia. Tengok agama ajar, teliti tu.
supaya kita selesai dengan masalah jiwa kita yang duk main dalam hati kita, tipu daya yang apa, yang halus-halus. Baik, dan sebutnya ialah dalam kitab Faidul Qadir sebut takwa ni ialah di antara kita dengan Allah Ta'ala, kita buat pendinding supaya kita ni tak berada dalam situasi dimurkai oleh Allah. Bila dimurkai tak sedap lah. Yang asalnya ayah buah dengan kita jadi tak buah, jadi senyap gitu. Kita senyap, ayah pun senyap, tak sedap duduklah dalam rumah gitu kan. Laki bini yang asalnya berbuah, bermesra, bergurau, bercakap dan sebagainya, tiba-tiba time bergaduh, senyap, laki pun senyap, bini pun senyap, masing-masing duduk atas kursi masing-masing, lepas tu masing-masing duduk tengok telefon, tengok Facebook masing-masing. Tak sedap lah duduk dalam rumah tangga gitu. Sebelum berlaku tu beringat, ni laki aku tak suka buat gini, ni suami aku tak suka buat gini, ni bini aku tak suka buat gini. Kita beringat tu dipanggil takwa. Bawa pergi ke mana-mana. Takwa ni. Baik. Satu. Yang kedua, 8-17 ni. SOP isyak berhenti. Tak. Kau sini macam mana? Sebelum isyak berhenti tak? Baik. Ada masjid 20 minit je. 20 minit. 20 minit tu daripada azan, iqamat, semayang sunat. 20 minit. So imam pun kena cepat. Kuliah pun kena habis cepat. Sebab hanya dibenarkan 20 minit saja. SOP. Baik. Dalam hadis ni juga, dalam kitab Faidul Qadir sebut, ittaqillaha fima ta'lam. Sini ni dia panggil bentuk amaran. Amaran daripada Nabi. Satunya ialah kita meninggalkan amal dengan ilmu. Sebab tu Zada Razin tu kan, Imam Razin tambah wa'mal bihi, dan beramallah dengan ilmu. Maknanya atas tu mung duk ngaji banyak-banyak dah, mung tahu banyak, tiba-tiba amal tak banyak. Tu adalah di antara amaran yang datang daripada Nabi ataupun peringatan daripada Rasulullah. Bila mana engkau tahu banyak, maka beramal biar banyak. Tinggal yang dilarang biar banyak. Maknanya kita dah tahu yang dilarang, buat juga. Sebab apa? Tahu dah yang disuruh, kenapa tak nak ambil juga? Duk main lagi dengan sunat jo. Tu orang awam tak apalah. Kita orang mengaji, jangan duk kira dah sunat tak sunat. Sunat je semayang sebelum, semayang selepas. Orang mengaji tak boleh buat gitu dah. Orang awam tak apalah, dia tahu semayang fardu 5 waktu pun okey dah. Yang mengaji ni, ittaqillaha fima ta'lamu, tak tahu kau ada semayang sunat waktu ni. Kena letak gitu. Walaupun tuntutan sunat tu tidaklah tuntutan yang jazam, tuntutan sebagaimana tuntutan yang fardu, andai tak buat berdosa, tidak. Cuma kita lah kena berasa diri kita ni tak patut aku tinggal, sebab aku tahu fadilat-fadilatnya, pahala-pahalanya, kelebihan-kelebihannya. Bila orang tu reti dan tahu, takkan kita nak tinggal. Orang tahu, supaya kita tahu apa? Supaya kita tahu benda dunia lah. Supaya kita tahu benda dunia ni baik ni. Kalau makan ni, makan petai ni bagus khasiat dia, doktor cerita pada kita. Panggil doktor perubatan, mari cerita pada kita khasiat petai contohnya. Baik untuk itu, baik untuk ni, baik untuk buah pinggang, cuci buah pinggang dan sebagainya. Kita yang tak makan jadi nak makan. Mari rasa nak makan lah. Sebab apa? Bimbang, takut-takut apa? Takut-takut buah pinggang kita kotor, ada apa? Ada batu dan sebagainya lah. Ni cara yang apa? Yang orang tua duk amal dulu. Berasa nak makan tu okey-okey lah tu. Lepas tu dia akan usaha buat. Tu yang pakat laku tu orang duk jual RM10 beli, RM5 beli pakat makan. Padahal bau pun tak sedap dak. Tapi makan juga sebab apa? Nak suruh sembuh, nak suruh baik, nak mengelak daripada sakit. Gitulah orang tahu. Ibaratnya gitu juga dalam ibadat. Mu tahu kan waktu ni ada semayang ni.
Selepas daripada semayang subuh masuk syuruk je, ada semayang sehinggalah masuk waktu zuhur, nama dia semayang duha. Mu tahu kelebihan-kelebihan dia, mu tahu berapa rakaat dia, paling kurang 2 rakaat, tak buat juga. Dok main sunat je. Itu orang awam sunat je. Orang yang berilmu tak letak dah situ sunat. Benda ni Allah Ta'ala suka. Amalan ni Allah Ta'ala suka. Dia kata payah, dia kata tempat kerja kita pakai tudung, pakai makeup dah ni. Pakai tudung, pakai makeup, pakai bedok, pakai gincu dah. Kalau nak ambil semayang, polok semayang tu, habislah dia kata bedok gincu. Dengan bedok dengan gincu pun berkira. Tu kalau tidak kita lah. Kita boleh jadi minyak atas kepala ni. Minyak atas kepala, bubuh apa? Tencu ke dulu tuan-tuan. Tuan-tuan pakai tencu kan. Sekarang ni bright cream ke apa lagi nama dia. Macam-macam nama lah. Orang dah bubuh. Nak sapu untuk ambil semayang nak sapu mana nanti kan bubuh rambut yang kita sikat ketika keluar rumah itu pun berkira dengan Tuhan. Lah sekali tak apa sunat je, tak buat siapa sudah, tak ada dalam rekod pun. Tuan-tuan mengaji dalam kitab fiqh kan, dalam kitab fiqh semayang tasbih kan, dalam kitab fiqh kan sebut gitu, paling-paling kurang biada sekali dalam rekod hidup engkau tunaikan semayang sunat tasbih. Kalau tak boleh nak buat dalam dalam setahun sekali, tak boleh nak buat lebih kerap daripada tu, kata ulama biarlah ada dalam rekod amal engkau sekali. Tu kata Syekh Fahmi. Syekh Fahmi kata bila kita tahu sesuatu perkara, buatlah walau sekali supaya dia tak mari depan Tuhan nanti berhujah. Dia ni tahu sangat ni tapi dia tak buat ni. Biar kita buat sekali. Ni Syekh Fahmi sebut dalam kuliah dia. Biar kita buat sekali supaya apa? Amal ni tak pergi depan Allah Ta'ala berhujah yang kita ni tak tahu. Ni tahu ni tapi tak buat. Sekali dia kata buatlah, biar ada rekod sekali dalam suratan amal kita. Baik. Satu. Yang kedua, dalam kitab Faidul Qadir sebut, hadis ni juga nak beritahu kepada kita ialah orang yang berilmu mestilah menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mana-mana orang yang berilmu, kita dengan cara kita lah, orang awam berilmu sikit sebanyak tahu tentang agama ni, maka ilmu yang ada pada kita ni kita kena pastikan dia tak terpadam dengan sebab melakukan dosa. Al-ilmu ni nur. Kata ulama kan, al-ilmu nur. Ilmu ni adalah cahaya yuqdafu fil qalb, yang dicampakkan ke dalam hati. Dengan sebab cahaya ni lah kita nampak akhirat. Tuan-tuan nampak akhirat dengan apa? Akhirat ni benda yang tak boleh nampak dengan mata kasar. Habis tu dia percaya tu. Percaya ada sirat, percaya ada mahsyar, percaya ada apa? Ada neraka jahanam, percaya tu. Tahu mari mana? Dengan ilmu dia tahu. Quran cerita, hadis cerita, melalui ilmu, bacaan. Dengar orang cerita, ulama-ulama cerita daripada lisan ke lisan, ke lisan ke lisan. Lepas daripada mati, masuk kubur, dalam kubur startlah alamnya begini. Lepas daripada tu nanti kita bangkit semula. Semua sekali tu yakin kita, yakin. Yakin tu mu tengok dah kau, tak lagi. Tapi yakin dari sudut ilmu. Ilmu yang mengajar kita erti benda ni ada sehingga kita yakin. Kerak leher pun kita duduk kata gitu lagi. Orang nak kerak leher kita, sanggup. Itu dipanggil akidah. Akidah ni putus jazam. Putus sampai peringkat orang kerak leher pun kita tetap kata Allah adalah Tuhan. Tak berubah dah. Walaupun orang katanya, mana bukti Allah? Tunjuk pada aku Allah. Tak boleh nak tunjuk kita. Kerak leher, kerak gi, aku tetap kata Allah. Gitu ibarat dia. Tu akidah, jazam, putus. Cuma nak sebutnya ialah ilmu ni adalah nur yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati. Boleh terpadam ilmu ini, cahaya dia makin malam bila kita melakukan dosa pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada masjid, ada surah diletak depan ni. Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
takwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Wa yu'allimukumullah. Allah Ta'ala akan mengajar kamu. Itu yang digelar sebagai ilmu ladunni. Ilmu yang direct ajarnya daripada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan tengok Nabi Khidir alaihi salam, luar biasa perbuatan dia. Logik akalnya kita tak terima. Syariatnya kita tak terima. Macam mana boleh bunuh budak ni? Macam mana boleh buat itu, buat ini dan sebagainya. Logik syariat. Nabi Musa AS bertanya, kenapa kau buat gini? Kenapa kau terbuat kapal? Kenapa kau bunuh budak ni? Kenapa tempat ni orang yang kedekut kau bangunkan balik rumah ni? Jawab Khidir, kau tak mampu untuk sabar dengan aku. Ilmu yang ada di sisi Allah sangat ajaib. Itu baru 3 diperzahirkan untuk kau melihat ilmu Allah Ta'ala. Pun kau bertanya itu ini. Sedangkan aku pesan daripada awal, jangan tanya. Nanti aku sendiri akan cerita. Kenapa Allah Ta'ala buat begini? Kenapa Allah Ta'ala buat... Tuan-tuan, semua ilmu ini adalah Allah Ta'ala. Sebab tu akal kita memerlukan orang kupas kepada kita dari sudut hikmah. Apa hikmah ya? Corona ni tak habis-habis lagi. Orang pun cerita pada kita begini. Akal pun kita nampak, oh gitu punya. Makanan akal. Nak pada hikmah. Hati andai dia musyahadah pada Allah, tak perlu kepada hikmah. Dia menyaksikan ini adalah Allah. Allah yang mendatangkan an-nafi'. Allah Ta'ala lah ad-dar. Allah Ta'ala lah yang mendatang. Dialah yang mengangkat. Dia yang rafi', dia yang khafid. Dia yang mengangkat, dia yang meletakkan. Andai saat itu hati melihat Allah Ta'ala, tak perlu kepada hikmah. Nak buat apa hikmah? Sebab sudah pasti bila perbuatan Allah Ta'ala, biyadikal khair. Biyadikal khair, tuan-tuan baca dalam ayat dia. Biyadikal khair maknanya dalam kekuasaanmu semua kebaikan. Zahir saja kita melihat saat kita tak nampak benda ni jahat, benda ni buruk dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya ada hikmah tu makanan akal. Bunyi dah. Nak berhenti dah. Jam saya tak lagi kan? Jam sini cepat. 1 minit. Okey. Pesanan daripada Nabi ialah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita ada ilmu banyak, maka jangan biarkan diri kita yang ada ilmu ni, kita orang awam dengan ilmu cara kita, sampai terjatuh kepada apa? Perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan terpadamnya cahaya ilmu yang Allah Taala campakkan ke dalam hati kita. Itu berbezalah tiap individu tahap ilmu dia, maka tahap cahayanya berbeza-beza di antara seseorang dengan seseorang. Disebut dalam kitab Faidul Qadir kisah Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Allah Daud AS last kali. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Daud AS, kata Allah, ya Daud, wahai Daud, Allah Ta'ala kata minimum apa yang aku jatuhkan hukuman kepada orang yang berilmu, orang yang ada ilmu, hukuman yang paling minimum Allah Ta'ala kenakan kepada orang ni ialah Allah Ta'ala angkat daripada orang ni kelazatan bermunajat dengan Allah Ta'ala. Apa kita tak tahu, berasa sedap dak lagi munajat dengan Allah. Saat semayang berasa sedap dak lagi. Boleh jadi tahu langgar. Tahu sesuatu benda, kita duduk dalam maksiat juga lagi. Tahu dah mengumpat tak boleh, keji orang tak boleh, ngata orang tak boleh, tapi duk buat juga. Tu ilmu yang ditarik oleh Allah Ta'ala ialah merasai kelazatan dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan munajat dengan Allah ni satu benda yang sangat-sangat diimpikan oleh para salafus salih. Baik. Habis dulu situ, akan datang insya-Allah kita tengok hadis yang ke-24. Sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya.